Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tumpukan puji-pujian hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, akan berlaku syirik dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat. Apa saja masih Allah kita pandang, mau tidak mau diri kita akan memuji, maka itu adalah syirik. Itu sebab di hadapan Kaabah kita melafazkan labbaik Allahumma labbaik apabila kita dipanggil untuk menunaikan umrah dan haji. Kita melafazkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Hari ini setiap hari 5 kali Allah jemput kita datang ke hadapan Kaabah. Kaabah ada 2, satu Kaabah Masjidil Haram kalbu kita, satu lagi Kaabah yang berada di Makkahul Mukarramah yang sudah ditutup, tak ada lagi jemaah atau salat jemaat. Jadi Kaabah kita, fokus kita kepada kalbu Masjidil Haram. Jadi 5 waktu sehari semalam kita berhadapan dengan Masjidil Haram Kaabah, dan kita perlu melafazkan, ya Allah, aku tidak akan syirikkanmu, aku tidak akan mensyirikkanmu dalam puji-pujian, aku tidak akan mensyirikkanmu ya Allah di dalam nikmat. Salam dan selawat ke atas Nabi mulia. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang termulia, salawat yang agung, salawat yang suci mulia ke atas Nabi, baginda, keluarganya, ahli-ahli, sahabatnya dan semua. Amin. Alhamdulillah, betapa besar rahmat kita dapat berkumpul untuk mengikat talian utuh kita kepada para awliya Allah, pada Rasulullah, Anbiya Mursalin dan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan kita bertambah kukuh apabila Allah menurunkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan dirinya, berkenaan dengan kalimahnya, ilmunya la ilaha illallah, dengan syahadahnya, dengan apa saja kaitan dengan syahadah la ilaha illallah, dengan zikrullah adalah sebahagian besar daripada ilmu Allah. Barang siapa berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia berada di dalam rahmat Allah, dia berada dalam perlindungan Allah, dia berada dalam bantuan Allah, dia berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang wajib kita ketahui betapa besar makna hadis ini daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, Allah setiap hari menurunkan 1000 rahmat ke seluruh alamin ini. 1000 rahmat ke seluruh alamin ini. Satu rahmat disalurkan ke seluruh alamin. Satu rahmat, iaitu bermula dari arash, malaikat, bintang-bintang, galaksi, matahari, bulan, bumi dan seluruh planet. Satu rahmat. 999 rahmat Allah turunkan ke atas majlis la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sangat besar rahmatnya Allah turunkan. Maka mohonlah pada saat ini dalam kalbu, turunkan rahmatmu atas diriku ya Allah. Rahmati kami, rahmati jemaah kami, rahmati umat Islam, rahmati seluruh alamin ini ya Allah. Turunkan dengan asbab engkau turunkan ilmu la ilaha illallah, ilmu syahadat. Allah turunkan rahmatmu melimpah ruah ya Allah, melimpah ruah. Niat kedua, talian pernafasan dengan zikrullah tidak boleh ditinggalkan satu saat pun. Apabila zikrullah berjalan dalam nafas, tumpuan kita kepada ilmu ini akan menjadi fokus yang utama. Mau tak mau,
segala ilmu yang disampaikan Allah akan isi dalam kalbu kita, kerana kita ada talian dalam pernafasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan lalai, kita tidak akan jemu, kita tidak akan bosan, kita tidak akan rasa berat apabila kita ada talian zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah buka satu tajuk yang sangat istimewa, iaitu kunci syurga dan juga 8 pintu syurga. 8 pintu syurga. Fokus kepada kunci-kunci syurga. Ada dua, satu hadis Miftahul Jannah, satu hadis lagi Mafatihul Jannah. Satu hadis berkaitan satu kunci syurga, yang satu lagi banyak-banyak kunci syurga, dan 8 pintu syurga. Jadi kita masih lagi fokus kepada itu. Hari ini kita akan masuk kepada bahagian kedua, kunci syurga dan juga pintu-pintu syurga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ilmu, keyakinan, iman dan jaminan tentang kunci syurga dan juga pintu-pintu syurga sebelum kita dapat menikmati syurga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadis itu menerangkan bahawa mafatihul jannah an tashhada annahu la ilaha illallah. Hadis Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda bahawa kunci-kunci syurga, kunci-kunci syurga adalah kamu menyaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita bawa satu hadis yang baru di bahagian kedua, tajuk kunci dan pintu-pintu syurga. Tajuknya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahihkan di dalam Sahih Bukhari. Hadis yang berbunyi, la ilaha illallah miftahul jannah. Semalam mafatihul jannah, kunci-kunci syurga adalah menyaksi la ilaha illallah. Hari ini pula la ilaha illallah itu merupakan kunci syurga. Hadis sahih Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Bila kita dengar kunci syurga, kita terbayang macam mana tu kunci syurga. Adakah kunci besi, kunci emas, kunci plastik, atau kunci yang akan diberi di dunia ni dalam mimpiku, atau adakah Syekh nak bagi kita satu kunci sebelum mati, atau Allah akan bagi kita satu kunci, kunci tu nak datang sebelum kita mati, sebelum kita lafazkan la ilaha illallah, atau sebelum kita masuk ke dalam kubur atau di dalam kubur. Pelbagai fikiran akan datang sebab kerana satu kunci. Jadi kita wajib menjawab soalan-soalan ragu-ragu, keraguan yang sentiasa ditimbulkan oleh syaitan. Sebab syaitan ni tak mau kita beriman kepada hadis. Apabila kita tidak beriman kepada hadis, maka berlakunya keraguan, syak. Bila ragu-ragu, syak, was-was itu datang, maka iman kita kepada hadis Nabi telah tergugat. Iman kita telah terancam. Iman kita telah ditewaskan oleh keraguan, waswasil khannas, iblis dan syaitan. Kenapa? Sebab kita tak ada ilmu yakin tentang kunci syurga ni. Kita tak ada ilmu yakin tentang la ilaha illallah tu. Sebab la ilaha illallah itu merupakan kunci syurga. Maka kalau kita tak ada ilmu yakin di dalam ilmu la ilaha illallah, maka Allah tidak akan bagi kita ainul yakin. Ainul yakin tentang la ilaha illallah. Kalau tak ada ainul yakin, Allah tidak akan bagi kita hakul yakin. Kalau tak ada hakul yakin, maka tidak ada Zaukul yakin. Tak ada zaukul yakin. Sekarang kita pergi pada kunci pula. Kalau tentang kunci syurga, kalau kita tak ada ilmu yakin apa itu kunci syurga, di mana aku memperolehi kunci syurga? Bagaimana aku nak memperolehi kunci syurga? Kalau tak ada ilmu yakin, tak ada ainul yakin, tidak ada hakul yakin. Jadi kita nak di dalam hadis ni tentang dua perkara, ilmu yakin tentang la ilaha illallah, ainul yakin tentang la ilaha illallah, hakul yakin tentang la ilaha illallah.
Ilmu yakin tentang kunci syurga, ainul yakin tentang kunci syurga, hakul yakin tentang kunci syurga. Contoh, saya beri contoh, dengar betul-betul tasbih ni. Sebelum ni saya dengar ada tasbih batunya batu kokah, batu Nabi Allah Musa alaihi salam, tongkatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Dari tongkat itulah kayu itu dibuat, dari kayu inilah tasbih ini dibuat. Saya telah mengkhabarkan, memaklumkan Syekh ada tasbih daripada kayu kokah, wangi, harum, best, tebal, sedap. Nak bawa tasbih ni pun seronok, pegangan dia pun kuat, bagus, tidak semudah benangnya boleh putus. Semuanya kualiti baik, dan saya beli daripada Madinah. Harum wanginya. Itu baru percakapan, baru penjelasan. Bila saya meyakinkan, telah dilihat, oh ini dia. Jadi anda semua tengah melihat tasbih itu, dah saya kabarkan, inilah tasbihnya yang kayu kokah, harum wanginya, sebahagian daripada kayu tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam. Ainul yakin dah kita lihat, dah lihat, kemudian dah dipegang. Ya, betul lah, hakul yakin dah menjadi hakul yakin, benar, bukan tayangan, bukan sesuatu yang digambarkan, tapi dah lihat. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi di sini kita perlu ada ilmu la ilaha illallah, dan itu merupakan kunci syurga. Ilmu, apabila kita dah dapat ilmu la ilaha illallah, kita dah kenal kepahaman la ilaha illallah, kita dah tahu makna la ilaha illallah, mafhumnya la ilaha illallah, sehingga la ilaha illallah tu menjadi afdaluz zikri. Afdaluz zikri. So afdal ingatan. Pada hari ini, sejak kuman yang maha kecil ni telah tersebar seluruh dunia, afdaluz zikri kita tidak lain adalah kuman, virus. Mau tak mau, itulah yang menjadi afdaluz zikri. Kita wajib menjadikan la ilaha illallah menjadi afdalul zikri. Kalau kita tidak menjadikan la ilaha illallah afdalul zikri, tidak ada ketenteraman, tidak ada keamanan, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kejayaan daripada kuman yang sedang menyerang satu dunia ini. Tidak ada. Apabila kita ada la ilaha illallah, mafhumnya, maknanya, amalannya nafi isbat, kita amalkan setiap saat, apapun kita pandang la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita pandang, dia menjadi seronok di dalam. Jadi nak memperkuatkan lagi, kita dengar la ilaha illallah secara radio Walkman ataupun earphone. Jadi dia menambahkan semangat untuk kita berada dalam afdalul zikri la ilaha illallah. Hebatnya zikir la ilaha illallah ni menghidupkan segala peringkat di dalam diri dan di luar diri kita. 5 panca indera kita hidup dengan la ilaha illallah. Habis tu masuk ada 6 sense, ada 7 sense. Makna 7 peringkat luaran hidup dengan la ilaha illallah. Tidak cukup, di dalam 7 peringkat pun Allah hidupkan dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah merupakan kunci syurga. Satu kunci syurga ni, guru kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mempelajari ilmu la ilaha illallah, maknanya, mafhumnya dan semua pengertiannya sedikit demi sedikit, kunci la ilaha illallah telah diberi kepada kita. Telah, mau tak mau, sedar tak sedar, kita tahu tak tahu, kunci syurga la ilaha illallah telah diberi. Sudah diberi. Kita boleh fikir dan periksa, betulkah kunci syurga la ilaha illallah telah diberi olehku? Saya nak tanya, kita rasa aman tak dengan la ilaha illallah? Aman.
Kita rasa tenang tak bila kita bawa zikir la ilaha illallah dengan mafhumnya? Tenang. Kita rasa kalbu kita tenteram tak bila bawa nafi isbat? Bukan seperti dulu. Bila saya mengucap, tak rasa aman. Sekarang saya mengingati Allah dengan nafi isbat, saya rasa aman. Benar, saya rasa tenang. Benar, kita tahkikkan. Bila kita tahkikkan, bukan tahkikkan pada diri saja, kepada umat manusia. Jadi dia menjadi dakwah. Dia menjadi dakwah. Benar, saya rasa aman dengan la ilaha illallah, zikirnya la ilaha illallah. Saya rasa tenang dengan mengingati la ilaha illallah. Saya rasa tenteram dengan amalan nafi isbat la ilaha illallah. Kita yakin, kita tahkikkan. Itu juga perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan tentang nikmat-nikmat Rabb kamu, khabarkan, maklumkan, sebarkan. Kerana menyebarkan nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat kepada kita. Menyebarkan nikmat Allah adalah tanda syukur yang terbaik di sisi Allah. Saya rasa tenteram, kalbu saya rasa tenteram, wallahi tenteram. Dan saya rasa bahagia dalam keadaan saya berzikir, afdalul zikri la ilaha illallah. Saya rasa bahagia, dan saya rasa kejayaan, berjaya menewaskan kelalaian, berjaya menewaskan kederhakaan kepada Allah. Saya berjaya. Apabila kita telah dapat 7 sifat di dalam merasai kunci syurga, itulah kunci syurga untuk membuka syurga dalam hati kita. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dengan kunci itulah kita boleh buka kunci syurga dalam rumah. Rumah pun syurga, sabda Nabi. Baiti jannati, rumah aku syurgaku. Jadi apabila semua keluarga seisi rumah berzikir, mengamalkan nafi isbat dengan la ilaha illallah, maka Allah mula akan turunkan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanin. Allah akan turunkan ketenangan ke atas rumah itu. Dalam kalbu orang-orang mukmin, Allah pasti turunkan. Jadi rumah pun jadi syurga kerana kita membawa la ilaha illallah setiap masa, dari pagi sampai malam. La ilaha illallah saja dilafazkan di dalam rumah ni. Jadi satunya yang kita nak faham hari ini, kunci la ilaha illallah, kunci syurga telah diberi kepada kita. Yakin. Kalau kita tak ada yakin, iman kita belum mantap. Yakin kunci la ilaha illallah, satu kunci syurga telah diserahkan kepadaku. Sekarang telah diserahkan kepada aku dengan ilmu dan kepahamannya. Perhati, tak ada pintu, tak boleh masuk. Pintu pun tak kenal lagi. Kita kena ucap masa kita mati, akhir kalam kita la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Sekali, mari sama-sama kita ucap. Man kana akhir kalamihi dahalal jannah. Barang siapa akhir kalam ucapan dia adalah la ilaha illallah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Jadi telah diserahkan. Kita kena amal nafi isbat sampai mati. Sampai kita mati sudah diberi. Nanti waktu mati, kalau saya tak dapat mengucap, makna engkau telah tinggalkan kunci engkau di mana entah. Engkau telah tinggalkan kunci engkau di mana-mana, atau engkau telah dikaburi, atau engkau tidak lagi jumpa kunci engkau. Kunci boleh hilang. Jadi masa mati, kalau kita dapat akhir kalam kita la ilaha illallah, maka terjaminlah kunci itu telah diserahkan ke dalam tangan kita. Jadi
Wallahi kita kena amalkan la ilaha illallah ini sampai kita mati, sampai akhir kalam kita la ilaha illallah. Akhir kalam kita tidak akan jadi la ilaha illallah 99%. Tak boleh jadi la ilaha illallah kalau la ilaha illallah tidak ada dalam ingatan. Ingatan bukan ingatan kesedaran, ingatan yang paling tinggi kesedaran dia di dalam kalbu, di dalam fuad, di dalam rohani, di dalam roh. Sampai itu kita kena masukkan la ilaha illallah ni. Cinta la ilaha illallah mampu memasukkan la ilaha illallah ke dalam roh kita. Dalam roh kita dia akan melekat. Maka masa kita dicabut roh kita, sama-sama akan keluar la ilaha illallah. Kerana waktu kita nak mati 20 minit sebelum kita mati, segala fungsi otak, fungsi badan kita akan jatuh ke bawah paras, tidak boleh lagi dapat berfungsi dengan betul. Tak boleh, tak dapat berfungsi. Maka lidah pun keluh, lidah basah, lidah tertarik masuk ke dalam, lidah terkeluar, lidah terangkat, lidah menjadi keluh, berlipat-lipat. Ada 10 keadaan lidah akan berlaku. Lidah jadi kering, lidah jadi basah, berbuih. 10 keadaan kerana manusia berderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh dah, lidah tak boleh. Masa tu ingatan apa yang ada dalam kalbu akan keluar ke dalam khalqum ini dan akan ditolak kepada lidah. Lidah tu masa tu dapat mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ingatan kita tidak hidup dengan la ilaha illallah 24 jam. Ingatan, saya bukan kata sebutan. Ingatan. Afdalu zikri wajib dihidupkan. Telah belajar satu hadis. Hadis itu berkata, apabila kamu berwudu dengan sempurna dan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin, Allah akan buka 8 pintu syurga. 8 pintu syurga, pintu. Jadi macam mana aku nak guna la ilaha illallah ni? Nak buka satu pintu. Jadi kita kena cari lagi 7 kunci syurga untuk membuka baki 7 lagi pintu sebelum solat. Sebelum solat, belum mati, belum sampai ke syurga sana, di sini kena buka pintu syurga. Faham hadis Nabi ni, pintu syurga sebelum solat. Kunci pun belum kenal, pintu 8 pintu pun belum kita kenal.